surah yang diturunkan di Madinah, maka dia akan banyak di sini perbincangan tentang ahlul kitab dan juga hukum hakam. Sebab waktu kita Mekah, kita tak balas banyak dengan ahlul kitab ni. Dia belum mari lagi. Yang adanya Quraisy, adanya geng-geng Abu Jahal tu je. Baik. Dalam kitab Aisyah ni ringkas, tapi anda rasa para jemaah yang suka belajar sudah tentu dia akan nak maklumat lebih detail, kan? Walaupun secara ringkas, maka kita akan detailkan kepada para jemaah sekalian. Yang pertama, nama surah. Kenapa nama dia nama Ali Imran? Sebab nama Ali Imran kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah ini cerita Ali Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran. Dan juga beberapa kelebihan mereka disebut dalam ini. Wa an Nawas bin Sam'an, seorang sahabat nama dia Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Quran yaumal qiyamah. Akan datang Quran dibawa Quran pada hari kiamat nanti, wa ahlihi allazina kanu ya'maluna bihi, beserta dengan orang-orang yang beramal dengan Quran. Siapa dia beramal dengan Quran, dia ikut Quran sekali. Sebab itulah kita kata Al-Quranu, kata pemandu kita Quran. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Surah yang duduk depan sekali, surah Baqarah dan surah Ali Imran. Hadis ini rawahu Muslim, hadis sahih. Dan dinamakan juga surah Ali Imran dengan Baqarah, nama dia Az-Zahrawaini. Az-Zahrawaini, dua surah yang bersinar, yang bercahaya. Dua surah yang bersinar ataupun surah yang bercahaya. Kenapa? Sebab apa nama yang bercahaya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'uz Zahrawaini. Nabi kata bacalah dua surah yang menerangi, yang bercahaya, yang bersinar. Apa dia yang bersinar itu? Al-Baqarah. Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu dia panggil surah yang bercahaya. Surah yang bercahaya. Hadis ini juga rawahu Muslim. Itu dari sudut tasmiyatus surah, nama surah. Adapun dari sudut fadailus surah, kelebihan surah dan ciri-ciri keistimewaannya, iaitulah dua surah ini akan menjadi peguam yang berhujah bagi pihak orang-orang yang membacanya pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Umamah lagi radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Iqra'ul Quran. Bacalah kamu akan Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran kerana Quran itu akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Baca Quran, Quran beri syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra'uz Zahrawaini. Bacalah dua surah yang bercahaya ini. Siapa surah-surah itu? Ali Imran, Al-Baqarah wa Ali Imran. Kenapa? Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Dua surah ini akan datang pada hari kiamat ka'annahuma ghamamatani au ghayayatani. Dua peneduh macam awan. Awan yang meneduhkan. Dua yang meneduhkan. Menarik. Ini dia akan teduhkan orang-orang yang ikut dia. Ka'annahuma firqan min tairin sawafin, ataupun dia ni macam satu kumpulan burung. Kumpulan burung. Tuhajjani an ashabihima, yang berhujah. Yang berhujah membela orang-orang yang membaca dua surah ini dan beramal dengannya. Ingat, bukan sekat baca saja, beramal dengan dua surah ni. Kalau sekat baca saja, belum menepati dia punya SOP yang dikehendaki. Hadis ini juga dalam Muslim seperti yang telah kita sebut di awal tadi. Baiklah,
banyak lagi hadis-hadis yang lebih surang yang sama juga. Maka ayat ini surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Adapun maqasidus surah, kelebihan-kelebihan lain itu kita tak baca pada kali ini sebab kita ambil pendekatan berbeza sikit daripada kuliah pagi kita tu. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada makna ayat. Alif lam bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan segala puji bagi Allah, Tuhan yang Ar-Rahmanir Rahim. Alif lam mim. Alif lam mim itu dia panggil huruf al-muqatta'ah. Tak ada makna. Sebab itulah ulama tafsir dia tulis Allahu a'lamu bi muradihi bihi. Allah Taala yang tahu maksud dia. Apa dia alif lam mim? Allah Taala tahu. Tapi kalau puak-puak batiniah, hati-hati. Mereka tafsir alif lam mim ni macam-macam. Bahkan sampai mereka bismillah itu masuk dalam kai orang pun dia masuk. Dia punya tafsir. Jadi puak batin ni dia mengaji Quran tapi hidup main benda-benda yang set, benda-benda yang jantina manusia. Kita kata ini ulama biologi ke apa benda yang sepatutnya bukannya tafsir Quran. Jadi alif lam mim ni dia panggil huruf al-muqatta'ah. Huruf dibaca satu-satu. Alif lam mim. Tapi dia tulis bersambung. Tulisnya bersambung, dibaca satu-satu. Itu dia panggil huruf al-muqatta'ah. Jadi kalau nanti di akhir perbincangan kita akan buka ruang untuk bertanya, mungkin kita boleh berjelaskan lagi apa yang kita nak jelas ini, insya-Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji melainkan Dia. Apa dia sifat Allah? Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Allah Ta'ala itu hidup, dia terus-menerus dia menguruskan makhluknya. Itu sifat Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, sebelum kita pergi kepada huraian yang panjang-panjang, lebih dahulu kita nak tengok, saya tak ambil lah penjelasan kata itu panjang sangat. Kita ambil satu dua aja, kan? Alif lam mim dah jelas. Kalimah Allah. Allah adalah zat yang disembah secara hak. Allah iaitu al-ma'bud bihaqqin, zat yang disembah secara benar. Banyak lagi yang sembahan semua lain tapi itu tidak benar. Semua tu dia panggil karut lah ke, yang direka-reka oleh manusia, kita mengatakan itu tak jadi. Itu kalau kata Allah. La ilaha illahu, ai tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan dipuja selain daripada Dia. Al-Hayyu. Nanti mungkin dalam tuan-tuan boleh belajar dalam ilmu Asmaul Husna, nama-nama Allah Taala. Al-Hayyu. Al-Hayyu maknanya yang maha hidup. Yang maha hidup, Zul Hayah al-mustalzimatu lil iradah. Maknanya dengan kehidupan yang menunjukkan adanya kehendak. Allah Ta'ala sifat dia iradah, qudrah, iradah, hayyun. Dan berpengetahuan, al-ilmu, pendengaran, as-sam'u, penglihatan, al-basar, dan kekuasaan, al-qudrah. Kemudian al-qayyum, iaitu yang terus-menerus mengurusi semua makhluk, itu makna qayyum, yang menguruskan makhluknya dengan pemeliharaan, pengawasan dan penjagaan. Sebab itu dia kata al-qayyum, qayyimus sama. Dalam doa Nabi pada waktu malam, qayyimus samawati wal, Allah Taala yang mengurus, yang mengatur. Qayyimus samawati wal ardh. Al-kitab di sini dengan mana Al-Quran. Tuan-tuan yang ada kitab tu tengok, dia tulis kitab tak ada alif. Mungkin yang kita dah mula belajar bahasa Arab ni, kalau kita nak tahu kitab, kita tulis ada alif. Kitabun, panjang kan? Tapi di sini nazzala alaikal kitab, baca panjang, tulis pendek. Baca panjang tapi tulis dia tak ada alif. Itu dia panggil kitab Quran. Kitab hidayah. Tapi kalau kitab ada alif, itu dia panggil kitab amali. Macam dalam ayat Quran, likulli ajalin kitab. Bagi setiap ajal tu, bagi setiap ajal ada tempoh dia. Mana kitab tu mana tempoh. Orang ni akan mati bila dia punya tarikh. Itu dipanggil kitab, ada alif. Bil haqi, yakni berisi kebenaran.
Sebab semua yang terkandung dalam Quran pasti benar dari sisi apapun dan tidak ada kebatilan sama sekali. Musaddiqan lima baina yadayhi, musaddiqa yakni kitab-kitab membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Makna Quran ini dia membenarkan kitab terdahulu. Kalau orang Yahudi mengaku ada kitab Taurat daripada Allah, kita tengok. Kalau bercanggah dengan Quran, kita kata lah, itu bukan, itu rekaan kamu. Kamu reka sendiri, tak jadi. Al-Quran tidak menyelisihi dan membatalkannya, tapi dengan syarat yang betul lah, yang sungguh. Kalau tak betul tak jadi. Kalau tak betul dia panggil tidak benar. Mana At-Taurah, kitab Taurat, Al-Injil dan Al-Furqan. Al-Furqan sesuatu yang digunakan oleh Allah Taala untuk membezakan antara hak dan batil, berupa hujah-hujah daripada Al-Quran, mukjizat ketuhanan, akal manusia yang cemerlang, yang tidak boleh dikalahkan oleh pemikiran yang bersumberkan daripada taklid, jumuk dan hawa nafsu. Itu makna Furqan, maknanya memisahkan antara hak dengan batil. Yusawwirukum fil arham, yakni at-taswir artinya membentuk sesuatu yang sebelumnya tidak ada, sedangkan al-arham adalah bentuk jamak dari kata rahim yang berarti tempat janin, tempat peranakan. Itu dia panggil mufradatul kalimah. Jadi kalau tuan-tuan lah, ni pengalaman belajar dulu. Dulu waktu saya belajar di Madinah, kitab ni teks ni muqarrar, kita kena hafal satu-satu. Tapi bukan semualah. Dia panggil muqarrar surah-surah tertentu. Jadi kalau kita rasa nak menghayati betul-betul, kita kena hafal lah setiap minggu beberapa kalimah yang ada. Dalam kalimah yang kita belajar ni tak banyak pun. Alif Lam Mim, Allah, ni ada 1, 2, ada 4, 5 kalimah. Jadi kita ambil nota, kita buat, kita hafal kalimah ni. InsyaAllah nanti kita baca pula ayat, kita terasa kepahaman, kemanisan dia. Sebab kita dah faham makna dia. Baik, para jemaah sekalian, kita kena ingat. Dalam kitab ni kata, dari permulaan awal surah ini, sehingga ayat ke-83. Dari awal surah ini sehingga ayat 83. Banyak tu. Awal surah sehingga ayat 83 turun berkenaan dengan peristiwa kedatangan delegasi kaum Nasrani dari Najran. Najran ni sekarang ni duduk dalam negara Arab Saudi. Dulu dia sebelah Yaman, Najran. Dekatlah sempadan dia sekarang ni. Pada tahun 9 Hijrah, dia panggil tahun delegasi. Tahun 9 Hijrah tu banyak wufud, rombongan-rombongan yang datang ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Jadi kita akan bincang tentang kedudukan puak-puak Nasrani tentang Nabi Isa AS sebanyak 83 ayat. Daripada ayat yang pertama sampai ayat 83, perbincangannya tentang apa? Tentang kedatangan delegasi Nasrani daripada Najran pada tahun yang ke-9. Baik, para jemaah sekalian. Kita pergi kepada makna ayat secara umum. Makna ayat secara umum. Sebelum kita pergi pada satu-satu ayat, kita pada satu-satu ayat, kita ada 6 ayat je. Tidak banyak pun dalam perbincangan kita ni, insya-Allah. Jadi kita baca kitab supaya tuan-tuan tak payah menulis banyak. Yang belum ada kitab boleh beli. Kalau tanya kitab mana, cari kitab ni. Tafsir Al-Aisar. Rasanya banyak di sahabat-sahabat kita boleh beri panduan. Yang pembekal kitab tu boleh tulis dekat apa ni? Dekat komen Facebook tu. Siapa nak kitab, saya hubungi saudara yang menyediakan kitab ni. Saya tak tahu siapa yang ada di situ. Mereka boleh iklankan. Sebab untuk para jemaah kita dapatkan kitab, lebih orang panggil lebih comel ada kitab. Ana lebih suka mengaji berkitab. Sebab tu kebanyakan kuliah saya semuanya kitab. Kecuali kuliah tafsir pagi tu, itu pun ada kitab, iaitu kitab Pimpinan Ar-Rahman. Tapi huraiannya terpaksalah kita kena ambil daripada pelbagai tafsir untuk melengkapkan perbahasan dan perbincangan kita. Kalau tidak jadi satu je, tak lengkap. Kita pergi kepada makna al-ayah. Makna al-ayat, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan beberapa sanad yang sahih bahawa delegasi Najran, Yahudi Najran ni, tengok bawah ni, dia kata
delegasi Najran. Kedatangan delegasi ini terjadi pada tahun 9 Hijrah yang terkena dengan Am Al-Wufud, tahun kedatangan rombongan bertemu Nabi. Banyak kumpulan yang datang. Kerana itu akhir surah Ali Imran ini terlebih dahulu turun daripada permulaannya. Akhir turun sebelum permulaan. Kerana akhir surah ini turun pada perang Uhud yang terjadi pada tahun yang ketiga. Jadi dia turun yang akhirnya cerita perang Uhud. Di awalnya tentang Yahudi, tentang Nasara Najran. Maka Nasara jamu ta'akhir, datang pada tahun yang ke-9. Baik para jemaah sekalian, kedatangan delegasi Najran yang berjumlah 60 orang, termasuk dalamnya para pembesar daripada ahli-ahli majlis syura. Kita kata ahli senat dia, ahli-ahli parlimen Najran datang untuk jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperdebatkan dengan Nabi tentang persoalan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa al-Masih alaihi salatu wassalam. Mereka ingin menetapkan ketuhanan Isa. Mereka ingin menetapkan ketuhanan Isa alaihissalam dengan anggapan hujah yang salah. Mana dia bawa dengan hujah yang salah. Tapi dia nak jadikan Isa sebagai Tuhan. Maka Allah SWT menurunkan 80 ayat lebih dari awal surah ini sampai ayat 83. Akan kita dengar nanti satu persatu insya-Allah. Tujuannya adalah untuk menolak kebohongan mereka dan mematahkan hujah mereka. Allah Ta'ala nak batalkan hujah puak-puak Nasara, puak Kristiani dengan ayat-ayat Quran ini. Bagi orang yang menghayati ayat-ayat awal surah ini, akan mendapatkan hujah-hujah tersebut secara jelas dalam susunan ayat-ayatnya. Mana ayat Quran sangat jelas. Allah SWT telah berfirman dalam ayat yang pertama tadi, Alif Lam Mim. Maknanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak, yang benar selain daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak melainkan Dia yang hidup, kekal hidup, lagi terus-menerus menguruskan makhluknya. Itu dipanggil Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kerana itu Allah Ta'ala menolak penyembahan kepada Al-Isa. Allah kata, aku je Tuhan. Yang kamu pergi cari Isa, pergi cari orang tu, cari orang ni tu, apa kerja pokok kamu ni? Jadi kita kata, mu jangan duduk nak memperbanyakkan lagi Tuhan yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Yang berhak disembah, yang berhak dipuji, yang berhak menjadi Tuhan hanya satu. Siapa dia? Nabi Isa, Allah Azza wa Jalla, bukannya Nabi, bukan Nabi Isa. Yang berhak disembah, maaf, kita ulang balik ayat kita. Yang berhak disembah, dipuja dan dipuji hanyalah Allah Azza wa Jalla, bukannya Nabi Isa. Jadi kamu ni salah tempat. Salah pilih orang. Sebab apa? Pergi cari Isa. Lalu Allah mengatakan, dia siapa dia? Dia Allah tu yang berhak disembah ni bersifat dengan Al-Hayyu. Al-Hayyu yakni yang maha hidup. Yang Al-Qayyum yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Di sini Allah menegaskan alasannya kenapa hanya Dia yang berhak mendapat penghambaan. Maknanya Allah saja yang layak untuk kita sembah dan kita puja, bukan yang lain. Iaitulah kerana Allah Ta'ala maha hidup sejak zaman azali lagi selama-lamanya. Segala yang hidup selain daripada Dia berasal dari tidak ada dan diikuti dengan ketidakadaan fana pula lepas pada itu. Mana makhluk lain itu asalnya tak ada, wujud sekejap, hilang balik. Tapi Allah Ta'ala yang wujud secara azali berkekalan. Maka Dia saja yang layak disembah.
Kerana itu tidak ada yang berhak menjadi Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Nabi Isa Al-Masih alaihi salam contohnya, dia berasal daripada tidak ada. Nabi Isa tidak ada. Dan berakhir dengan fana. Dia juga akan mati. Cuma sekarang, bagi kita pengikut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kita mengatakan Nabi Isa AS tidak mati. Cuma diangkat ke langit pada saat orang-orang nak membunuh Nabi Isa AS. Nah, itu akidah kita. Dan dia akan turun balik. Kita dah bincang panjang dalam alamat kiamat dulu. Nabi Isa akan turun balik di akhir zaman dan dia akan bunuh Dajjal. Itu di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Nuzul Isa bin Maryam, dia dibunuhnya Dajjal dan keluarnya Ya'juj Ma'juj dan keluarnya Dukhan. Dukhan itu asap. Insya-Allah cerita asap ni tuan-tuan boleh dengar dalam tafsir kita sekarang ni. Pada waktu pagi kita sedang berada di surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan. Asap tu bila? Nah, tunggu besok insya-Allah. Maka Nabi Isa ia berasal dari tidak ada dan berakhir dengan fana. Bagaimana mungkin dia sebagai Tuhan yang disembah sedangkan dia sendiri pun akan fana? Itu hidup juga Nabi Isa. Adapun Tuhan kamu yang kamu duk ukir sendiri dengan patung yang tak berkelip mata tu, tak. Orang Kelantan kata kecek pun tak kecek di mana tak bercakap. Jangan duk main. Tak bercakap ni, tiba-tiba boleh je dia ditabalkan jadi Tuhan. Kita kata lagi tak ada. Maka Tuhan yang berhak disembah siapa? Al-Qayyum. Yang mengurus semua makhluk dengan cara pemeliharaan, pengawasan, penjagaan dan memberi rezeki. Jadi kerja Allah Ta'ala tu, dia adakan makhluk dan dia sediakan bajet untuk mereka. Dia sediakan bajet untuk mereka. Jadi tak bimbang. Siapa dia mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla, kita yakin Allah Ta'ala akan beri. Sementara selain daripada Allah, tidak memiliki semuanya itu. Selain daripada Allah Ta'ala tak milik. Tetapi ia adalah makhluk yang diberi rezeki. Rezeki dia pun Tuhan yang bagi. Kerana itu bagaimana mungkin dia menjadi Tuhan yang nak diperbandingkan dengan Allah Azza wa Jalla? Bagaimana dia jadi Tuhan? Dia sendiri pun Allah Ta'ala yang ciptakan, Allah yang bagi dia rezeki. Jadi tak mungkin satu benda yang lemah nak jadi Tuhan. Jangan. Salah satu bukti ketuhanan Allah Azza wa Jalla, salah satu daripada bukti ketuhanan Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang kita baca ni, kan? Tengok ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan mengandungi kebenaran, yang mengesahkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan dia juga menurunkan Taurah dan Injil. Allah Ta'ala. Maka kita tengok ayat ni. Jadi salah satu daripada bukti ketuhanan Allah Azza wa Jalla, Allah menurunkan Alkitab, iaitulah Quran, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi kebenaran. Al-Quran ni tak ada benda yang fakta yang salah. Ana dah cerita banyak kali dah kepada para jemaah sekalian. Mungkin ada yang dah dengar, ada yang belum dengar. Yang belum dengar kita perdengarkan, yang dah dengar boleh ulang lagi balik. Iaitulah kisah bagaimana seorang pengkaji, nama dia Gary Miller, yang telah diupah oleh kerajaan dia supaya mencari di mana kelemahan Quran. Nak cari Quran tu lemah di mana. Dia kaji Quran, kaji bahasa, kaji fakta, kaji. Akhir sekali dia menulis sebuah kitab, The Amazing Quran, Quran yang cukup menakjubkan. Maknanya dia beriman. Sebab itulah orang-orang jahiliah dulu, awal-awal lagi dia sekat, tak mau dengar Quran, tak mau bincang tentang Quran. Sebab dia bimbang, dia orang tu fusaha, bulagha, orang yang mempunyai kefasihan, ahli-ahli balaghah. Bila dia dengar bahasa Quran, ini bukan bahasa syuara, ini bukan bahasa sastra Arab, ini bukan bahasa orang badui, orang kampung, ini bahasa entah mari daripada mana. Maknanya mereka mudah koyak. Istilah orang muda sekarang ni, mereka mudah koyak.
bila dia dengar fakta-fakta Al-Quran yang begitu menakjubkan. Begitu menakjubkan, dia jadi mudah royak. Maka Allah kata, dalam Quran ini tidak ada, semuanya berisi kebenaran dan tidak sedikit pun terdapat kebatilan dalamnya. Semua ayat Quran menegaskan ketuhanan Allah dan menafikan ketuhanan selain daripada Allah. Termasuklah Isa alaihissalam. Maka mana mungkin Al-Masih, Nabi Isa menjadi Tuhan selain Allah? Atau dialah Allah? Atau dia anak Allah? Sebagaimana anggapan kaum Nasrani Najran yang lain. Seperti kaum Nasrani Yunani, Romawi dan lain-lain. Yang pentingnya puak-puak kafir yang mentaklihkan, yang mengatakan Isa tu ada unsur ketuhanan, kita condemn semua sekali, kita kata semua tu tak jadi kerja belaka. Semua itu tak jadi kerja belaka sebab tidak ada makhluk lain yang berhak selain daripada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian. Allah SWT menurunkan Alkitab ini untuk mendukung kebenaran kitab-kitab yang telah turun sebelumnya. Tidak ada yang berbeza, yang berlawan dengan Quran. Tak ada yang kontradiksi, maknanya tak ada yang bercanggah dengan Quran. Cuma berbeza dari sudut beberapa hukum perundangan itu berlaku. Karena itu Nabi sebut, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat. Kami para nabi-nabi diibarat seperti adik-beradik tiri. Bapa sama, mak lain-lain. Itu ibarat kata. Apa maksud? Maknanya kita ni satu je. Semua mari, agama ini mari daripada Allah Azza wa Jalla. Apa maksud berbeza ibu? Berbeza ibu itu maksudnya berbeza dari sudut perundangan. Ada sedikit perbezaan. Mungkin tak haram bagi kaum zaman dulu, tapi tidak bagi kita. Seperti makan harta ghanimah, harta rampasan perang. Orang dulu tak boleh. Bila dia pergi berperang, kalau menang, dia ambil barang-barang ditimbun, ambil api bakar. Habis. Ataupun api turun bakar. Tapi zaman Nabi SAW, alhamdulillah, ghanimah dibahagi kepada para tentera, ramai di kalangan tentera-tentera Islam yang kaya di akhirnya walaupun susah di awalnya. Itu perbezaan. Kalau kita baca dari sudut kemasyarakatan pula, cerita-cerita Nabi dulu mandi telanjang dia. Bogeh boleh, tapi sebab kita ni jangan main, tak boleh. Kecuali tempat yang tersembunyi baru kita kata boleh. Itu lain cerita. Baik para jemaah sekalian, mari kita sambung. Tidak ada, maka mana mungkin Allah Ta'ala menurunkan kita untuk mendukung kebenaran kitab-kitab yang telah turun terdahulu. Tidak ada yang berbeza, yang kontradisi, yang bercanggah dengannya. Ini menunjukkan bahawa Alkitab, Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Satu fakta. Satu lagi fakta, waktu zaman An-Nuzul, waktu turun Quran itu bermula daripada bila? Bermula daripada Nabi terima wahyu yang pertama, Iqra, di Jabal Nur, di Gua Hira, sehinggalah hampir Nabi kita wafat turun Quran. Maknanya dalam tempoh 22 tahun lebih, tidak ada maklumat fakta yang bercanggah. Itu menunjukkan Allah sebut dalam Quran, "Lau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andai kata Quran ini bukan daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan yang cukup besar. Manakala Quran itu bukan mari daripada Allah, kita akan dapati percanggahan maklumat dan fakta yang cukup berat. Tapi oleh kerana dia mari daripada Allah, tidak ada sebarang percanggahan, tidak ada sebarang yang fakta yang bercanggah ataupun fakta yang tak belas. Mari daripada Allah. Macam mana kita? Baiklah. Ini menunjukkan bahawa kitab Al-Quran inilah wahyu dari Allah. Allah Ta'ala telah menurunkan sebelum Al-Quran ini kitab Taurah dan Injil. Wa anzalat Taurata wal Injil. Allah Ta'ala turun Taurat dan Injil sebelum daripada Quran. Sebelum Quran, kita sudah ada Taurah dan Injil. Allahu Akbar. Sebagai petunjuk bagi umat yang terdahulu. Petunjuk bagi umat yang terdahulu. Mana zaman dia. Bila mari Quran, tak boleh pakai lagi Taurat Injil. Benda dah tak belik. Allah Ta'ala juga menurunkan Al-Furqan. Apa makna Al-Furqan di sini? Bila kata Al-Furqan,
maknanya Quran. Istilah Al-Furqan sekalipun dikatakan untuk Al-Quran, kerana dia menjadi pembeza di antara hak dengan batil, antara petunjuk dan kesesatan, tapi istilah Furqan juga dikatakan untuk setiap perkara yang boleh membezakan di antara hak dengan batil. Itu makna Furqan. Macam hari perang Badar. Allah kata, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari yang pemisah di antara hak dengan batil. Abu Jahal pada malam perang Badar juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Allah, Muhammad ni telah bawa kepada kami perkara-perkara yang kami tak kenal. Dia telah memecah belahkan keluarga kami, pecah belahkan masyarakat kami. Maka ketika itu Nabi berdoa minta pertolongan Allah. Maka pada esok harinya Allah Taala beri pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah kata, aku telah beri pertolongan kepada kamu di Badar dalam keadaan kamu sedang hina, maknanya dalam keadaan lemah, 300 orang lebih. Abu Jahal ada 1000 tentera yang lengkap dengan senjata mana lawan. Jadi Allah Taala menurunkan Al-Furqan untuk membezakan antara yang hak dan batil dalam segala masalah yang membangunkan manusia. Maka jelaslah bahawa Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur kehidupan, yang menghidupkan dan yang mematikan, itu semua kuasa Allah Ta'ala. Yang maha hidup, Allah Ta'ala yang maha hidup, yang tidak akan mati. Dialah Tuhan yang sebenar-benarnya. Adapun selain daripada Allah adalah makhluk ciptaan, ia tidak berhak untuk dipertuhankan dan disembah, sekalipun ia dapat menyembuhkan orang sakit atau membuat bicara orang yang bisu. Maknanya kalau dia ni pandai sekalipun, orang bisu boleh bercakap, contohnya. Orang sakit boleh sembuh, atau menghidupkan orang mati dengan izin Allah Azza wa Jalla. Macam Nabi Isa itulah. Nabi Isa AS ni di antaranya, dia boleh cakap dengan orang mati. Orang sakit dia boleh sembuh. Sebab tu Nabi Isa nama dia Al-Masih. Mana? Dia gosok je masah, orang sakit sembuh. Beza dengan Al-Masih Dajjal, itu dipanggil pengembara orang yang berjalan atas muka bumi. Macam. Nanti kita bincanglah bila siapa Al-Masih. Perkataan Al-Masih itu nanti. Semua kemampuan itu tidak membuatnya berhak menjadi Tuhan yang disembah. Sebagaimana Nabi Isa AS, kerana apa yang pernah dilakukan oleh beliau ketika menyembuhkan orang yang bisu dan orang yang kena penyakit sofak, dan orang yang menghidupkan orang yang sudah mati, itu merupakan kuasa Allah Ta'ala, dan izinnya yang diberikan kepada beliau sangat terhad. Setakat itu je. Berapa orang je Nabi Isa menghidupkan orang mati? Bukannya ramai. Bukan kata setiap orang mati mari jumpa Isa hidup balik semua. Jika tidak kerana itu, pastilah Nabi Isa AS tidak mampu melakukannya sedikit pun, sama seperti hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Sama dengan orang lain jugalah. Ketika delegasi Najran itu menolak hujah yang telah diajukan oleh Rasulullah SAW, dan hujah pun telah tegak ke atas mereka, maka bila kita berhujah, tegakkan kebenaran, mereka lawan juga, maka tegaslah, jelaslah kekafiran mereka pada saat itu. Karena itu Allah Ta'ala mengancam mereka dengan firman-Nya, ya, dalam ayat surah ayat 4 yang kita baca ni, min qabla hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru biayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun zuntiqam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh seksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan seksa yang cukup berat. Itu dipanggil kronologi. Maknanya ayat ini datang, ayat 4 ni mari bila? Selepas Allah Ta'ala hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhujah. Bila ditegakkan hujah, mereka kerah kepala, berdegil, tak mau juga. Maka ketika itu barulah datang azab. Innal ladzina kafaru biayatillah lahum azabun syadid. Orang-orang yang kafir dengan ayat Allah, bagi mereka azab. Dan Allah Ta'ala itu aziz, gagah perkasa, azuntiqam, boleh je mengambil balasan. Ini merupakan ancaman yang keras bagi siapa pun juga yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menolak kebenaran kandungannya yang berisi ajakan untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan kewajipan taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu,
Setelah hukuman dijatuhkan, Allah Ta'ala nyatakan siapa dia. Siapa dia? Apakah sifat Allah yang kamu mesti beriman kepadanya, yang kamu mesti taat pada Allah Azza wa Jalla? Siapa kesifat? Mari ayat yang ke-5. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada suatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak tersembunyi pula di langit. Jadi maknanya Allah Ta'ala ni ilmunya sangat. Tadi ayat yang 4 tadi, kuasa Allah. Ayat yang ke-5 ni menunjukkan kepada ilmu Allah Azza wa Jalla yang sangat luas, yang tidak tersembunyi kepada sesiapa sekalipun, tak ada sembunyi. Bila tak ada sembunyi, kita kena ingatlah apa yang kita nak buat, waktu zahir ke, waktu tersembunyi ke, dalam cerah ke, dalam gelap ke, ada orang ke tak ada orang, bagi Allah Ta'ala sama sahaja. Apa dia sama? Sama saja, ilmu dia dapat mengesan, dapat mengetahui segala perkara. Jadi dengan itu, ayat ini sekaligus memberi peringatan kepada kita, jangan cuba berani, jangan cuba orang panggil, cuba nak melakukan maksiat, mungkar, sebab Allah Ta'ala tahu segala perkara. Sekiranya ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, pastilah Allah mengetahuinya dan memberitahukannya. Kita dua ni ada partner, aku di langit, awak di bumi, contoh. Sekarang ni oleh kerana tidak ada. Dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menegaskan bahawa keperkasaannya tidak terkalahkan dan dia maha kuasa untuk menyeksa orang-orang yang kafir kepadanya. Satu. Selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan bukti lain atas kebatilan ketuhanan Isa dengan firman-Nya, ayat yang ke-6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Allah lah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Allah Ta'ala dia bentuk dalam rahim kita ni, kita tak nak kesan. Comel ke huduh, gelap ke cerah, laki-laki ke perempuan. Ana tanya pakar-pakar yang duduk di bahagian apa ni, bersalin ni, macam mana kita nak kesan benda-benda ni? Payah. Tak boleh juga. Kita tengok alat-alat yang ada pada kita, dia panggil ultrasound ke apa benda ni, itu semua tu agakkan. Dia panggil rajman bil ghaib. Kita scan, mari bulan ni kata, doktor kata mungkin anak awak ni perempuan ni. Waktu nak balik tu beli baju pink. Pink dah baju dia. Pergi bulan depan pula, macam laki-laki je, macam ada alat laki-laki ni. Beli baju biru pula. Nak kata apa? Kau duk main tukar baju ya kita ni. Alah doktor, bulan lepas kata perempuan, bulan ni kata laki-laki pula. Pergi bulan depan pula, boleh jadi 2 orang anak awak ni. Baju yang dia beli jangan tukarlah, dua-dua pakai. Kita kata apa? Tak boleh nak kesan. Allahu Akbar. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah kata, huwallazi yusawwirukum. Allah Ta'ala yang buat kamu daripada rahim makmu. Kita bukannya boleh buat, boleh kita pilih. Kita nak anak comel, nak huduh, nak macam-macam kita punya bentuk, tak jadi. Tidak terkecuali Nabi Isa AS juga telah dibentuk oleh Allah dalam rahim maknya Maryam, walaupun tanpa bapa. Jadi jelas bahawa Isa termasuk orang yang dibentuk oleh Allah. Bagaimana mungkin beliau itu menjadi Tuhan bersama Allah atau sebagai anak Allah, sebagaimana anggapan puak-puak Nasrani. Kerana itulah Allah Ta'ala menegaskan di sini bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana, keperkasaan yang tak terkalahkan dan kebijaksanaan yang tak mungkin salah, merupakan tuntutan kebenaran atas ketuhanannya. Jadi kalau nak jadi Tuhan ni, kena orang tak pernah salah dan semua yang dia buat tu berhikmah, barulah layak menjadi Tuhan. Ni kalau Tuhan pun sudah makan nak pergi ke tandas, kita kata Tuhan apa lagu tu? Waktu tak makan lapar apa ni, kebuluran ataupun kena gastrik, kita kata mana ada Tuhan gastrik. Maka nak nampak sangat kelemahan manusia itu, tak mungkin tidak melayakkan dia untuk menjadi Tuhan. Tapi peliknya manusia ni dia mudah percaya benda-benda pelik gitu. Ni Nabi Melayu belum menang mahkamah pula dah. Kita kata peliklah dunia nak kiamat ni. Nabi Melayu boleh menang mahkamah, membatalkan pejabat agama tangkap dia. Kita kata ya Allah, macam-macam lah main dengan buat-buat undang-undang penjajah ni, kita apa pening. Selagi umat Islam tak balik semula kepada ajaran Quran, kita akan jadi lagu ni lah.
Uh, Baiklah, tidak ada yang membantah kebenaran itu kecuali orang yang pongah, orang yang tak betul, dan tidak menolaknya kecuali orang yang engkar seperti yang dilakukan oleh delegasi Nasrani Najran, orang-orang kafir dan orang-orang yang kerah kepala yang meniru sikap mereka. Jadi kita jangan belajar daripada sikap puak-puak kafir yang kerah kepala ni. Kalau kita jadi macam ni juga, maka kita juga akan jadi orang yang tak tahu ke mana hala tuju yang kita nak jalankan. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah perbincangan ringkas kita kepada 6 ayat yang kita baca ini, iaitulah ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-6 di awal surah Ali Imran. Baik. Sekarang ni kita akan pergi memetik. Apakah pelajaran atau pengajaran yang dapat kita ambil daripada 6 ayat yang kita baca ni. Anak ni suka cakap Kelantan. Orang Kelantan ni kata nak pergi kutik. Nak pergi kutik mana pergi petik lah. Sama ya dia, kutik dengan petik. Tapi oleh kerana kita cakap orang KL ni, tak boleh kata kutik-kutik dah. Kena kata petik. Kita nak petik beberapa faedah yang boleh kita ambil. Dan ana harap, insya-Allah, kita buka peluang kepada para peserta sekalian, muslimin dan muslimat yang ada bersama kita di alam maya, di alam ni, supaya boleh kemukakan tadabbur apa je dia faham daripada ayat yang kita bincangkan ini. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Tak apa, cuba kata. Cakap ya yang kita faham tu apa benda. Sama ada buka mic, buka kamera dia cakap, ataupun mungkin setengah orang tu dia tak mau cakap, dia tulis je. Kan? Jadi yang pentingnya cuba kemukakan apa yang kita faham daripada ayat yang kita baca. Baik, sebelum saya beri peluang, kita baca dulu yang sudah ada di sini. Ada 4 perkara. Syekh Jazairi rahimahullah, dia bawa kepada kita hidayatul ayat. Mana pelajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Yang pertama, taqrir uluhiyatillahi azza wa jalla bil barahin. Penegasan, penetapan di atas ketuhanan Allah azza wa jalla dengan hujah-hujah yang mantap dan menafikan ketuhanan selain daripada Allah dari semua makhluk ciptaannya. Mana ayat ini menunjukkan bahawa yang berhak menjadi Tuhan hanya Allah. Yang lain itu semua makhluk yang lemah, yang tidak layak untuk ditabalkan menjadi Tuhan. Satu. Yang kedua, subutu risalatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembuktian kesabitan atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkan Al-Quran daripada Allah kepadanya. Kita kata Nabi itu betul lah Nabi, sebab dia menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. 2. Yang ketiga, iqamatullah ta'ala al-hujjah ala ibadihi, penegakan hujah oleh Allah Ta'ala kepada hambanya dengan menurunkan kitab-kitabnya. Di antaranya Al-Furqan, Al-Quran, untuk membezakan antara yang hak dengan yang batil dalam segala aspek kehidupan. Jadi Quran salah satu daripada hujah Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya. Kita tak boleh nak lari dah. Kita nak lari daripada Quran tak boleh, maka kita kena faham Al-Quran. Dan kita nak lari tak boleh, kita kena faham Quran. Yang keempat, kebatilan ketuhanan Isa Al-Masih kerana ia adalah makhluk yang dibentuk dalam rahim sebagaimana manusia yang lain. Yang bezanya dia tak ada ayah. Itu je yang beza. Tapi mak dia mengandung. Lama mana mengandung? Wallahu a'lam. Mungkin kita tengok di akhir-akhir nanti dalam di surah Ali Imran ni berbincang tentang keluarga dia, keluarga Imran. Di mana Allah Ta'ala telah membentuknya sesuai kehendaknya, mana mungkin ia menjadi Tuhan yang disembah bersama Allah atau menjadi anaknya. Tengok nota di bawah kata, dalalun nasara, kesesatan kaum Nasrani sangat besar dan sangat buruk, sangat keji. Kerana mana mungkin Nabi Isa menjadi Tuhan, sementara menurut keyakinan mereka sendiri, ia mati, dibunuh dan disalib. Puak Nasrani hidup pakai salib tu, sebab bagi dia Isa sudah mati, sudah disalib. Habis macam mana jadi Tuhan? Tuhan kena salib? Pelik juga. Itu kalau kita bawa hujah
Kan? Hujah begini pun kita rasa dah ajaib, dah pelik dah. Macam mana boleh jadi Tuhan? Sedangkan kamu anggap dia sudah mati. Mati mana boleh jadi Tuhan? Dan mana mungkin ia menjadi Tuhan sementara mereka sendiri mengaku bahawa Isa anak seorang perempuan bernama Maryam. Macam mana jadi Tuhan? Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Maka di manakah akal mereka? Itu aina tazhab, di manakah akal mereka tak boleh berfikir dengan cara yang waras. Jadi itu dia panggil Allah Ta'ala Maha Suci dari anggapan seperti itu. Jadi dalam kitab kita ni ada 4 faedah yang dapat. Jadi kalau kita nak korek lagi, biar boleh 5, kalau boleh 10 faedah lagilah comel. Lagi comel dah. Baik, sekarang ni kita buka sesi perbincangan kepada para jemaah sekalian. Boleh siapa nak kemukakan tadabbur yang dia faham, dipersilakan. Boleh ya kita buat. Silakan pengerusi. Tengok macam mana dengan mudakhalah, dia panggil mudakhalah ni, orang-orang yang nak cakap. Ataupun kalau tak ada nak cakap, kita berhentilah, habislah perbahasan kitanya. Kan? Habislah kita punya perbincangan. Baik para jemaah sekalian, siapa dia ada cadangan ataupun nak kemukakan apa yang dia faham, kita kata dipersilakan. Ada soalan dia kata dalam ayat ini Allah gunakan perkataan dia. Habis? Ada kalanya ayat Al-Quran digunakan kami. Boleh jelaskan perkataan itu. Huwallazi yusawwirukum. Dalam ayat ini Tuhan kata huwallazi yusawwirukum. Dia yang menjadikan. Ataupun nahnu, kami yang menciptakan. Itu dua-dua itu tidak jadi masalah. Yang pentingnya dhamir itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada kalanya dia guna kami. Ada kalanya dia guna perkataan dia. Huwa itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Huwa itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata itu pelbagai uslub yang digunakan di dalam Al-Quranul Karim. Baik, ada yang nak tambah faedah ni. Kita duk tunggu faedah lagi ni. Berapa orang yang boleh tambah faedah, dipersilakan. Ataupun soalan-soalan untuk diperbincangkan. Mana yang boleh jawab lah, tak boleh jawab kita tangguh dulu. Sebab Quran ni sangat luas ilmu dia. Kepahaman kita juga bermacam-macam. Ada orang faham, ada yang kita boleh faham secara mudah, ada yang perlu kepada penjelasan para ulama kita, insya-Allah. Itu dia panggil ilmu tadabbur Quran. Jadi kita setiap ayat yang kita baca, kita kena tengok apa dia kelebihan, apa kelebihan dia. Mana kalau kita nak ambil satu-satu, boleh lagi. Nah, macam Allah Taala sebut, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwa al-hayyul qayyum. Dia tak kata ana. Ada juga ketika dia sebut dari ana, dia kata. Kita nak ambil lagi faedah mengatakan bahawa dalam ayat yang kita baca ni, tulislah faedah ni, mengandungi amaran keras dari Allah berkenaan dengan azab pedih menanti mereka yang menolak kebenaran dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Itu termasuk juga dalam tadabbur kita. Ayat ini mengajak, memberitahu kepada kita tentang siapa yang menolak kebenaran, siapa yang menolak apa yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang itu berhak untuk diazab. Betul. Itu juga termasuk dalam faedah yang dapat kita ambil. Silakan. Apa lagi ada? Kita ada 2-3 minit je lagi. Ya. Soalan dia, selain daripada Baqarah, Ali Imran, ada lagi ke surah yang bercahaya? Yang ada dalam hadis Nabi kata Zahrawaini. Az-Zahrawaini maknanya 2 surah yang bercahaya. Surah apa? Al-Baqarah dengan Ali Imran. Jadi kita tak boleh nak tambah-tambah, kena kekal situlah. Nabi sebut 2 surah.
Sebab surah lain tu ada cerita lain pula. Dan masing-masing ada cerita dia yang tersendiri. Setiap surah ada mizah dia. Ada aku panggil mizah ataupun apa ni, ada kelebihan yang tersendiri. Isu yang tersendiri yang tersebut dalam surah yang surah itu. Jadi ada surah dia, ada surah dia. Jadi kita setiap surah itu ada perbahasan yang tersendiri. Lebih-lebih lagi surah-surah Madaniyah, surah yang apa ni, yang Al-Madaniyah. Zahrawi ini yang bercahaya. Sebab apa dia kata bercahaya? Sebab dalam ini banyak isu khas yang dibincangkan seperti masalah hukum hakam, dan khususnya dalam Ali Imran ni kita bincang tentang apa ni, perbincangan tentang ketuhanan dan lain-lain lagi. Wallahu alam, itu di antara nama yang Nabi sendiri sebut Zahrawaini, dua yang bercahaya. Nah. Baiklah, kalau tidak ada lagi, ada lagi tak? Kita suka lebih pada perbincangan supaya lebih. Kalau tak adalah, kita break setakat itu dulu. Ustaz Reza, kita serahkan balik kepada pengerusi. Mungkin pengerusi nak maklumkan apa-apa projek-projek yang sedang dilaksanakan. Sebab tadi kita dah dengar projek yang awal yang saya apa ni dimaklumkan, iaitu projek membina hospital di Maghrib, di Yaman. Kemudian ada lagi lah projek-projek lain yang mereka NGO ni nak bantu dalam negara dan juga di luar negara. Wallahu alam. Jadi setakat itu dulu bagi saya. Subhanaka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.